Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisura binti Muhammad, pelajar sarjana muda fisioterapi, Fakulti Sains Kesihatan. Hari ini saya akan membentangkan tajuk assignment saya mengenai ideologi Republikanisme. Dari segi istilah, Republikanisme bermaksud ideologi politik yang berpusat pada kewarganegaraan di sebuah negara yang diatur sebagai republik. Dari segi sejarah, ia terdiri dari pemerintahan minoriti, perwakilan atau oligarki hingga kedaulatan rakyat. Menurut Dr. Robertus Robert pada tahun 2017, di dalam buku yang berjudul Citizenship in Republicanism, dia mengatakan bahawa Republikanisme mempunyai 4 definisi. Yang pertama, Republikanisme bermaksud semua pandangan yang merujuk kepada teori Aristotle dalam prinsip politik di Athens. Yang kedua, Republikanisme bermaksud pandangan tentang peraturan yang adil berdasarkan peraturan undang-undang. Yang ketiga, menurut beliau, Republikanisme bermaksud teori kebebasan dan pemerintahan. Dan yang last sekali, yang keempat, dalam keadaan sejarah tertentu, Republikanisme juga dapat difahami sebagai gerakan politik untuk mencapai persamaan dan penolakan bentuk monarki. Konsep Republikanisme. Republikanisme merupakan ideologi yang menjadi asas sebuah negara republik di mana pemimpin tertingginya bukan berlandaskan keturunan tetapi melalui pilihan raya. Konsep utama Republikanisme merujuk kepada kebebasan dalam politik di mana pemerintah sesebuah negara dibentuk dan digubal oleh undang-undang dan organisasi yang dipilih oleh rakyat. Tujuannya adalah untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan oleh pemerintah serta penindasan ke atas rakyat. Ia meletakkan kuasa penuh ke atas rakyat yang diketuai oleh seorang presiden. Sejarah Republikanisme. Ideologi Republikanisme tercetus berabad lamanya daripada beberapa tokoh di dunia. Antaranya, idea Republikanisme melalui falsafah polis di Athens dan falsafah politik Aristotle. Yang kedua, idea Cicero tentang warga negara dan kedaulatan undang-undang. Dan yang ketiga, idea Machiavelli mengenai civic virtue. Ciri-ciri Republikanisme. Yang pertama, Presiden sebagai ketua negara yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya selama sepenggal. Yang kedua, ia mementingkan hubungan langsung rakyat dengan negara serta nilai asas yang perlu diterapkan negara kepada rakyatnya. Keistimewaan Republikanisme. Keistimewaan utama ideologi Republikanisme ialah terdapat satu pemerintahan pusat. Yang kedua, pemerintahan pusat memiliki kewajipan untuk memegang semua kekuasaan pemerintahan sementara masih harus didasarkan kepada undang-undang dan peraturan tertentu. Terdapat perlembagaan yang mengatur setiap aspek negara. Perlembagaan atau peraturan perundangan tertinggi diperlukan sebagai dasar untuk membentuk setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Ketua kerajaan adalah ketua negara. Tempoh jawatan presiden terhad kepada 2 penggal. Jenis-jenis Republikanisme. Yang pertama adalah Republikanisme klasik. Yang kedua adalah Modern Republikanisme. Republikanisme klasik juga dikenali sebagai Republikanisme Civic atau Humanism Civic adalah satu bentuk Republikanisme yang dikembangkan dalam zaman Renaissance yang diilhamkan oleh bentuk pemerintahan dan tulisan-tulisan dari zaman kuno, terutama tulisan klasik seperti Aristotle, Polybius dan Cicero. Republikanisme klasik dibina berdasarkan konsep seperti masyarakat madani, kebajikan sivik dan
pemerintahan campuran. Republikanisme moden. Semasa zaman revolusi di Eropah, anti-monarkisme melangkaui humanisme renaissance. Republikanisme klasik yang masih disokong oleh ahli falsafah seperti Rousseau dan Montesquieu hanyalah satu daripada beberapa teori yang berusaha untuk menyekat kuasa monarki daripada menentangnya secara langsung. Liberalisme dan sosialisme terbentuk dari republikanisme klasik dan mendorong perkembangan republikanisme yang lebih moden. Tokoh republikanisme adalah Mustafa Kemal Atatürk. Beliau merupakan pengasas kepada Revolusi Turki dan Republik Turki. Diberi gelaran Al-Ghazi yang bermaksud orang yang memerangi. Nama sebenar beliau ialah Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk bermaksud bapa kepada orang Turki. Beliau dilahirkan pada tahun 1881 di bandar Salonika, Macedonia. Beliau merupakan seorang pegawai tentera dan Presiden Turki yang termasyhur. Beliau berjaya memasuki sekolah tentera, seterusnya muncul sebagai salah seorang tentera Turki yang berjaya. Beliau dianggap seorang pemimpin yang memiliki karisma dan dalam mencorakkan masa depan Turki daripada sebuah empayar Uthmaniyah kepada sebuah negara republik. Pada awal abad ke-20, Turki telah terlibat dalam kancah peperangan dunia pertama. Kemasukan Daulah Uthmaniyah dalam peperangan tersebut dengan memihak kepada Jerman dalam Pakatan The Central Power pada bulan Oktober 1914 menentang British, Perancis, Rusia dalam Pakatan The Entente Power telah membuka lembaran baru dalam sejarah dunia Islam. Hasil kerjasama dengan beberapa pemimpin Turki yang lain, Kemal telah memimpin pertubuhan kebangsaan Turki dalam Perang Kemerdekaan Turki. Beliau kemudiannya terlibat secara langsung dalam penubuhan Republik Turki, seterusnya dilantik menjadi Presiden Turki yang pertama pada tahun 1923. Sejak penukaran ibu negara Turki dari Istanbul ke Ankara pada 13 Oktober 1923 dan seterusnya menubuhkan Republik Turki pada 29 Oktober 1923. 6 prinsip yang telah diletakkan di bawah ideologi ini dilancarkan yang bertujuan untuk mencapai beberapa matlamat dan tujuan seperti menguatkan lagi kuasa dalam pentadbiran pusat yang baru. Antaranya republikanisme, sekularisme, nasionalisme, revolutionisme, populisme, etatisme. Republikanisme di Turki telah bermula pada 29 Oktober 1923 apabila Turki diisytiharkan di peringkat antarabangsa sebagai sebuah negara republik melalui perjanjian Lausanne. Pada ketika itu, Mustafa Kemal dilantik menjadi presiden yang pertama dan ibu negara Turki yang baru telah dipindah dari Istanbul ke Ankara. Dalam sistem republik yang baru ini, ahli dewan dipilih setiap 4 tahun secara berganti, iaitu berbeza dengan sistem khalifah yang pernah diamalkan oleh Turki sebelum ini, di mana sistem khalifah dipilih mengikut keturunan. Presiden pula dilantik oleh ahli dewan dan Perdana Menteri dan seluruh ahli kabinet pula akan dilantik oleh Presiden. Bukan itu saja, Kemal telah mengukuhkan kedudukannya sebagai perunding dengan menubuhkan sebuah parti politik iaitu Parti Politik Rakyat, People's Republican Party. Melalui parti ini, suasana demokrasi telah diwujudkan oleh beliau yang membenarkan para anggota parti boleh berbincang secara bebas antara satu sama lain. Kesan ideologi republikanisme dapat kita lihat ialah republikanisme juga menyebabkan terhapusnya pemerintahan diraja. Mengambil contoh peristiwa revolusi di Turki di mana kerajaan Islam Uthmaniyah mula terbubar pada 1 November 1922 apabila ia tidak lagi menjadi negara yang mempunyai sistem pemerintahan diraja ataupun kita panggil monarki. Alright, kerajaan tersebut tidak wujud lagi bermula apabila pertukaran nama dibuat kepada Republik Turki yang telah diisytiharkan secara rasmi pada 29 Oktober 1923
Ia telah menandakan kejatuhan Uthmaniyah yang telah memimpin dunia Islam selama 6 abad. Sultan Abdul Majid kedua menjadi sultan terakhir dari dinasti pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Beliau menjadi sultan kepada kerajaan Uthmaniyah yang diambang pembubaran di mana beliau sempat memerintah selama 17 bulan bermula 19 November 1922 hingga 3 Mac 1924. Ketika itu, tiada apa yang mampu dilakukan setelah Republik Turki diisytiharkan dan polisi negara mereka juga telah berubah kepada mengadaptasi sistem yang lebih terbuka, liberal dan mengamalkan sekular. Ini merupakan perbandingan antara pemerintahan republik dan monarki. Kesimpulannya, falsafah republikanisme merupakan ideologi yang telah digunakan oleh banyak negara di dunia, di mana kuasa pemerintahan terletak pada tangan rakyat yang menyokongnya. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai kesan yang makin kita dengar, khususnya kepada penduduk minoriti yang beragama Islam di sesebuah negara tersebut, di mana untuk mencapai pembangunan dan kemodenan telah berlaku penindasan dan sekularisme ke atas rakyat. Akhir sekali, kita patut berasa bangga hidup di bumi Malaysia, di mana dengan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen, kita masih hidup harmoni walaupun dalam kepelbagaian agama, budaya dan bangsa. Ulasan artikel ini bertajuk Perkembangan Islam di Turki Menerusi Pendekatan Politik, Satu Sorotan Sejarah oleh Muhammad Khalish Ibrahim dan Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Noor. Artikel ini merupakan hasil daripada penelitian dan pengajian ilmiah penulis berkenaan perkembangan Islam di Turki menerusi pendekatan politik selepas kejatuhan Empayar Uthmaniyah. Penulis menceritakan dengan baik mengenai serotan sejarah yang berlaku, sekaligus mengupas dan menganalisis dengan lebih terperinci isu-isu yang berkaitan serta impaknya ke atas pembangunan Islam di Turki. Gaya penulisan beliau sangat berinformasi dan senang difahami dan dapat diterima oleh pembaca dengan mudah. Objektif utama yang penulis cuba ketengahkan di dalam artikel ini adalah untuk membincangkan mengenai perkembangan Islam di Turki melalui pendekatan politik. Selain itu, ia juga membincangkan mengenai latar belakang pembangunan negara Republik Turki moden yang dibina oleh Mustafa Kemal, diikuti dengan perbincangan mengenai sejarah perkembangan Islam di Turki pada era Menderes dari tahun 1950 hingga tahun 1960 dan era Erbakan dari tahun 1969 hingga 1998. Sekian, terima kasih.